Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Wan Muhammad Nur Aiman bin Wan Zuhaimi. Kami akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk mitosis. Saya dan dua ahli kumpulan yang lain iaitu Tuan Nurul Auni binti Tuan Kamazon, Zuraidah binti Basri dan saya sendiri. Baiklah, apa itu mitosis? Mitosis ialah proses pembahagian nukleus sel eukariot untuk menghasilkan dua sel anak yang mempunyai bilangan dan jenis kromosom yang sama dengan sel induk. Mitosis biasanya berlaku dalam semua sel soma, iaitu semua sel badan selain daripada sel gamet. Sel soma disebut sebagai sel haploid dengan nombor 2N, manakala sel gamet pula ialah sel yang tidak berpasangan yang dipanggil sel diploid N. Apakah kepentingan mitosis? Yang pertama, bagi organisma multisel, mitosis menghasilkan sel baru untuk pertumbuhan, pemulihan dan mengganti sel-sel yang mati atau rosak. Yang kedua, bagi organisma unisel, mitosis adalah bentuk perbiakan aseks untuk meningkatkan bilangan organisma. Yang ketiga pula adalah bagi memastikan nukleus sel anak mempunyai gen yang mirip dengan nukleus sel induk. Dan yang terakhir adalah mengekalkan nombor diploid kromosom. Bilakah proses mitosis ini berlaku? Proses mitosis biasanya berlaku selepas fasa G2 dan berakhir sebelum fasa G1. Terdapat 4 peringkat dalam mitosis ataupun sering dikenali sebagai POC-MAT. POC ataupun huruf P merujuk kepada profasa, M merujuk kepada metafasa, A merujuk kepada anafasa, manakala T merujuk kepada telofasa. Proses yang pertama adalah profasa. Hai semua, saya Zuraidah. Untuk peringkat profasa, mari kita lihat bersama-sama. Semasa profasa, kromatin menjadi padat dan membentuk kromosom. Kromosom pula akan menebal dan memendek. Sentriol membahagi dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Ester terbentuk, gentian gelendung terbentuk, nukleolus hilang dan membran nukleus terurai. Pada rajah di sebelah ini, kita dapati bahawa kromosom menebal dan memendek. Apa itu ester? Ester ialah corak matahari berbentuk mikrotubul yang mengelilingi sentroma. Menarik bukan? Untuk peringkat metafasa pula, semasa metafasa, kromosom tersusun sebaris pada satah khatulistiwa. Kromatik kembar masih terikat pada sentroma, sentriol melekat pada gentian gelendung. Pada gambar rajah ini, kita dapati bahawa kromosom tersusun pada satah khatulistiwa secara sebaris, kromatik kembar masih terikat pada sentroma dan sentriol melekat pada gentian gelendung. Tips untuk mengetahui bahawa proses mitosis ialah untuk proses profasa, kita ingat P untuk penebalan dan untuk proses metafasa, kita ingat M untuk menyusun. Baiklah, seterusnya adalah anafasa. Anafasa merupakan peringkat ketiga dalam mitosis. Anafasa adalah peringkat mitosis yang paling singkat dan ringkas. Sentroma pada setiap pasangan kromatik membahagi dua. Pasangan kromatik berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Gentian gelendung menarik sentroma ke arah kutub dan kromatik mengikut ke belakang menjadi kromosom yang baru di setiap kutub. Berikut adalah contoh proses anafasa. Hai, sekarang kita masuk ke fasa terakhir iaitu fasa telofasa. Semasa telofasa, kromosom akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Kromosom akan terbuka dan membentuk kromatin. Seperti gambar rajah di atas, kamu boleh lihatkan bagaimana kromosom bergerak ke kutub yang bertentangan.
Apa itu pula kromatin? Kromatin seperti gambar rajah di sebelah ini. Kromatin ialah berbenang halus yang membentuk DNA dan protein. Seterusnya, gentian gelendong ataupun membran nuklear juga akan hilang. Seperti yang saya jelaskan tadi, kromosom membentuk berbenang halus iaitu kromatin. Selepas kromosom bergerak ke kutub yang bertentangan, membran nuklear akan terbentuk mengelilingi kromatin. Nukleolai juga akan muncul. Akhirnya, proses ini akan membentuk dua sel anak. Jom kita ingat balik, bagaimana proses telofasa terjadi. Yang pertama, kromosom akan bergerak ke kutub yang bertentangan dan membentuk kromatin. Yang kedua, membran nuklear juga tidak kelihatan. Yang ketiga, semasa dua sel anak terbentuk di kutub yang bertentangan, sentroma juga akan terbahagi. Yang keempat, membran nuklear juga terbentuk. Yang kelima, nukleolai juga kelihatan. Seperti gambar rajah di sebelah, bersama master kungfu, proses akhir telofasa akan membentuk dua sel anak perempuan. Apa itu cleavage furrow? Cleavage furrow ialah alur belahan di sel haiwan untuk membelah. Sel ini akan menarik untuk membahagi di tengah. Akhirnya, sel akan menjadi dua anak iaitu membentuk dua sel anak perempuan. Cytokinesis. Cytokinesis ialah pembahagian cytoplasma semasa peringkat akhir telofasa dalam pembahagian sel. Cytokinesis berlaku dalam sel haiwan. Seperti ibu itik ini, comel kan? Dalam sel tumbuhan pula, flat cell terbentuk semasa cytokinesis. Flat cell memisahkan sel menjadi dua sel anak perempuan yang baru. Nak tak tips mitosis? Mudah sahaja. Ingat Pak Mat. P untuk profasa, M untuk metafasa, A untuk anafasa dan T untuk telofasa. Senang kan? Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Jangan lupa pakai pelitup muka dan sentiasa pakai hand sanitizer. Bye!